So apa nama tu, walaupun telah meningkat sebagaimana saya sebut tadi angkanya dan produktiviti dan juga income, compared to dulu mungkin pendapatan hanya RM500-600 sebulan dengan produktiviti cuma below 2 ton pun per metric ton, you know, below 2 metric ton per hektar dulu, sekarang sudah jadi 6. Tetapi oleh kerana kita menghadap masa depan yang lebih utamanya, sebab itu kerajaan mensasarkan supaya hasil pertanian ini dapat tingkat menjadi 8, 10, kalau boleh lebih daripada itu. Jadi untuk tujuan itu, untuk tujuan dua perkara ini, meningkatkan hasil padi dan meningkatkan pendapatan petani, makanya program ataupun rancangan pembangunan seterusnya akan dilakukan oleh MADA dan kerajaan. Ya. Iaitu nombor 1, infrastruktur pengairan di kawasan ini akan terus dimajukan, diperlengkapkan dan dimajukan. Pasal apa pada sekarang ini ada lagi yang belum cukup. Dan ini akan dapat kita lakukan melalui apa yang telah diluluskan untuk kawasan ini sebanyak 2.2 bilion itu yang telah diluluskan pada tahun 2011, ya, untuk membangunkan kawasan pertanian di sini. Jadi ada kelulusan sudah. Walau bagaimanapun wangnya diperolehi beransur-ansur. Sebab kita bukan nak belanja 2 bilion dalam sekaligus. We're not going to spend 1 billion in 1 year or 2 years. This project take 4, 5 years, 6, 7 years to complete. Jadi maknanya duit tu diperlukan secara progres begitu. So setakat ini kita pun dah dapat berapa tadi you sebut tadi? Ingat dekat 300 million. Daripada 2011, 2012, 2013 sebanyak lebih kurang 300 million daripada jumlah itu telah pun diperolehi oleh MADA dan telah pun dilaksanakan projek-projek peningkatan sistem pengairan di sini. So bagi tahun 2014 dan seterusnya, projek menaik taraf dan memajukan irrigation ini, pengairan ini akan diteruskan. Satu, ya. Keduanya, kita juga MADA dan dengan sokongan daripada kerajaan, kita nak mewujudkan peluang kepada petani-petani melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti hiliran dan huluran. Huluan. Maknanya keseluruhan rantaian nilai industri padi dan beras ini, kita nak wujudkan peluang kepada petani melibatkan diri supaya mereka bukan sahaja dapat hasil daripada bertani, tanam padi, tetapi juga daripada pemasaran, penghilangan dan sebagainya, pengangkutan dan lain-lain yang berkaitan dengan industri padi dan beras ini. So ini satu cabaran yang amat besar, tidak mudah, ya, kerana pada masa ini bahagian-bahagian ini dikuasai oleh pihak-pihak tertentu atau lebih dikenali dengan orang yang bukan petani. Orang yang bukan petani menguasai. Dan penguasaan orang bukan petani ini lebih teruk lagi oleh kerana mereka juga merupakan golongan yang menguasai petani dari segi pemberian kredit, pinjaman duit. Ada orang tengah yang mungkin kita tak boleh panggil alung lah. Kalau nak panggil alung, bracket lah. Orang tengah yang memberi pinjaman duit kepada petani-petani dan menyebabkan petani-petani ini duduk di bawah cengkaman mereka. Hasil padi kena tolak mereka. Hasil padi kena tolak mereka.
Tak boleh jual tempat lain kerana telah berhutang. Kredit. Macam-macam sebab lah dia nak pergi Mekah pun dia minta duit tu. Dia anak nak sekolah pun begitu. Nak kenduri kahwin pun duit itu. You see? So, you baca dalam paper, Dr. Ismail Sabri kata, jihad, perang terhadap orang tengah kepada masyarakat petani dan nelayan. Inilah dianya, termasuk di Madar ni juga. So, dia kata, dah ada orang yang tuduh dia resis. Dan dia kata dia tak peduli orang tuduh dia resis ke tidak. Itu dia sebut. Saya Timbalan Menteri, saya sokong menteri saya. Kalau dia orang nak tuduh pun sama juga, tuduhlah. Tapi saya ni dah lemah, dah lama daripada dulu. Kalau orang kenal, lama dulu dah orang tuduh resis ya. Tapi tak ada menjejaskan pun. Lagi kuat dia panggil resis, lagi laju kita berjalan. Benar tak? So rantaian nilai. Lagi satu, umpamanya rantaian saya nak sebut, kilang padi umpamanya. Mengeluarkan hampir 1 juta metrik tan padi. Siapa yang menguasai kilang padi? Kilang beras. Petani cuma 30%. 70% lagi pergi kepada orang yang bukan petani. Jadi ini perkara kena untuk meningkatkan ekonomi petani. Pak Haji? Pak Haji kena kajian sikit. Lepas itu, penglibatan orang muda. Kita menghadapi isu masalah petani-petani banyak yang sudah berumur. 60 ke atas, 70. Berapa umur? 70 ni. Steady lagi. 67. 70. Tapi tak pergi ke sawah dah macam ni. Kan? Jadi kita perlu generasi muda, anak muda melibatkan diri. Jadi Madar akan memikirkan kaedah dan cara macam mana nak melibatkan orang muda. Orang muda sini, menteri kata, bukannya kita nak suruh dia bergelumang dengan lecah, dengan lumpur dalam sawah tu. Dia menjadi usahawan tani. Faham tak? Jadi toke. Jadi pengurus. Jadi tuan. Kan? Macam dia punya sawah. Dia ambil orang bekerja. Dia ambil jentera. Jentera yang bekerja bukan dia yang nak pergi bekerja. Jadi penerangan kepada generasi muda itu penting. Satu. Keduanya, wujudkan satu persepsi baru bahawa pertanian ini bukan maknanya satu kerja kotor, lecah, baju kotor, pergi dalam sawah. Tak ada. So, penerangan satu. Kursus kedua. So, ringkasnya kita nak galakkan generasi muda menjadi usahawan tani. Tak? Bukan petani. Usahawan tani.